Negeri Malaysia diiringi tetamu-tetamu kehormat ke Dewan Bangsawan, ke Dewan Siasat. Saya ingin berkongsi dan memaklumkan tentang Opsaji 2022 yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan bersama cawangan-cawangan siasatan baru-baru ini. Operasi subsidi minyak masak ataupun dikenali sebagai Opsaji, yang kami panggil Opsaji, anjuran bahagian pengoperasian siasatan atau BPOS Jabatan Siasatan Lembaga Hasil Dalam Negeri dengan kerjasama Jabatan Persikan dan Profiling, merupakan operasi bersepadu yang pertama kalinya diadakan pada tahun ini. Opsaji ini dilaksanakan mulai 21 Mac 2022, iaitu pada hari Isnin lepas, dan berakhir pada 23 Mac 2022 pada hari ini, dengan kekuatan seramai 412 orang pegawai penyiasat dari 16 buah cawangan siasatan hasil dari seluruh Malaysia. Opsaji pada kali ini menjalankan siasatan cukai terhadap 63 syarikat, iaitu melibatkan pertama 44 syarikat yang didapati kurang lapor pendapatan dan 19 syarikat tidak mempunyai cukai pendapatan, fail cukai pendapatan, serta semakan turut dilakukan terhadap 127 orang pengarah syarikat-syarikat yang berkaitan. Sebagai justifikasi pelaksanaan Opsaji pada tahun 2022 ini, kita semua mengetahui bahawa isu kekurangan bekalan minyak masak paket di pasaran, dan berdasarkan maklumat yang kami perolehi, sejumlah 400 juta hingga 600 juta ringgit subsidi diperuntukkan oleh kerajaan setiap tahun bagi tujuan subsidi minyak masak untuk kegunaan rakyat Malaysia. Terdapat pendedahan mengenai kegiatan penyelewengan subsidi minyak masak oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab, yang jelas bukan sahaja memberi kesan buruk kepada keperluan harian rakyat, malah mencetuskan kemungkinan wujudnya elemen pelarian cukai dan ketirisan hasil kerajaan. Mengambil kira kepada isu yang melibatkan kepentingan awam ini, hasil menerusi Jabatan Siasatan dan Jabatan Persikan dan Profiling terpanggil untuk melakukan analisa awal terhadap senarai penerima subsidi minyak masak ini. Jadi kami bermula dengan senarai penerima subsidi minyak masak ini. Berdasarkan analisa tersebut, hasil mendapati sememangnya wujud elemen pelarian cukai dalam kalangan syarikat yang mendapat subsidi minyak masak yang perlu ditangani segera agar ketirisan hasil negara ini dapat dibendung. Sasaran utama siasatan adalah melibatkan kilang-kilang pembungkusan semula atau repacker minyak masak bersubsidi. Antara isu awal yang hasil peroleh semasa semakan ialah syarikat-syarikat ini tidak melaporkan amaun jualan yang sepatutnya ataupun mereka terkurang melapor jualan, tidak melaporkan pendapatan serta tiada fail cukai pendapatan. Ini tiga jenis bentuk kesalahan sebagai contohlah. Berikut merupakan modus operandi penyelewengan subsidi minyak masak yang diberikan oleh kerajaan kepada syarikat tersebut. Pertamanya, mendapatkan bekalan minyak masak bersubsidi daripada syarikat pembekal dengan menggunakan lesen daripada syarikat lain untuk dijual pada harga pasaran. Kedua, mengupah pihak ketiga bagi menguruskan pemindahan minyak masak bagi tujuan penjualan ke luar negara. Ini yang sepatutnya bersubsidi untuk penggunaan rakyat tempatan. Menuntut subsidi, yang ketiga, menuntut subsidi tetapi tiada sebarang penjualan minyak masak paket pun. Dan yang keempat, mewujudkan pemborong palsu bagi tujuan tuntutan subsidi di mana pemborong tersebut merupakan syarikat itu sendiri. Jadi berikut merupakan situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang mana berlakunya penyelewengan subsidi yang diperuntukkan oleh kerajaan. Pertama, kilang menerima kuota subsidi tetapi tiada aktiviti pembungkusan untuk minyak subsidi di kilang mereka. Kilang menerima kuota subsidi tetapi tiada mesin pembungkusan minyak subsidi di kilang itu. Kilang menerima kuota subsidi tetapi kilang ditutup dan tidak beroperasi. Dan akhirnya kilang menerima kuota subsidi tetapi kapasiti pengeluaran meragukan.
Isu dan penemuan pemeriksaan premis yang dijalankan sepanjang Opsaji adalah: pertama, syarikat menggunakan kuota minyak bersubsidi pihak lain dan menjual minyak tersebut secara haram. Yang kedua, syarikat tidak melaporkan penjualan minyak bersubsidi. Ketiga, syarikat menjual minyak bersubsidi kepada orang tengah sebelum minyak tersebut dijual secara haram. Keempat, syarikat tidak menggunakan sepenuhnya kuota pembungkusan yang diperuntukkan tetapi menuntut bayaran subsidi penuh seperti yang diperuntukkan oleh pihak berkuasa. Kesan daripada penyelewengan subsidi minyak masak ini terhadap kutipan cukai langsung negara, ini berkaitan dengan hasil lah. Hasil daripada maklumat mendapati pendapatan terkurang lapor. Kesan dari aktiviti yang dinyatakan tersebut, penyelewengan ini dianggarkan 1 bilion ringgit yang terkurang lapor hasil pendapatan mereka, melibatkan tahun-tahun taksiran 2018 hingga 2020. Ini daripada pemerhatian awal yang kita dapat daripada operasi inilah. Jadi hasil menganggarkan sebanyak 200 juta ringgit cukai mampu dikutip berikutan pelaksanaan Opsaji kali inilah. Dan antara faktor yang menyumbang kepada pendapatan terkurang lapor kepada hasil melalui aktiviti penyelewengan ini, kuota subsidi telah disubkan kepada pihak ketiga yang menyebabkan wujudnya jualan minyak masak yang tidak dilapor, dan juga kuota subsidi diserahkan kepada pihak ketiga yang seterusnya mengakibatkan transaksi jualan tidak lengkap dan meragukan. Kesan lain yang timbul daripada aktiviti penyelewengan subsidi ini ialah sekiranya pembayar cukai didapati telah gagal melaporkan dengan betul jumlah pendapatan, ia merupakan satu kesalahan yang tertakluk di bawah Seksyen 112 bracket 3 dan 113 bracket 2 Akta Cukai Pendapatan 1967, dan mereka ini boleh dikenakan penalti sehingga 300% daripada aman cukai yang terkurang lapor.